Hai kawan-kawan, salam sejahtera semua. Okey, semua sihat tak? Semoga semua sihat dan sejahtera. Okey, saya Tara dan saya seorang peminat sastra. Jadi, hari ini saya ingin berkongsi sedikit tentang pengalaman bacaan saya dalam karya-karya sastra Tamil moden. Supaya peminat-peminat sastra dan sastrawan di Malaysia yang berbilang kaum dapatlah mengenali serba sedikit tentang karya-karya Tamil moden. Dan saya juga yakin bahawa pada era teknologi ini bahasa itu bukan lagi satu sempadan ataupun halangan untuk kita mengenali sesuatu karya yang berlainan bahasa. Okey kawan-kawan, hari ini sebagai usaha pertama, saya telah bersedia dengan sebuah cerpen yang berjudul Wal. Sebenarnya, judul cerpen Wal ini dalam bahasa Melayu bererti pedang. Okey, cerpen Wal ini telah ditulis oleh Encik Syed Pir Mohamad. Saya ulang ya kawan-kawan, Encik Syed Pir Mohamad. Beliau ialah seorang karyawan yang terkenal dalam bidang sastra Tamil moden Malaysia. Beliau pernah juga menerima beberapa anugerah di negara kita dan juga di negara India. Di samping itu, terdapat beberapa karya beliau yang telah diterjemahkan dalam bahasa Inggeris dan juga bahasa Hindustan. Okey kawan-kawan, sebenarnya cerpen yang kita pilih untuk perbincangan hari ini juga telah berjaya diterjemahkan dalam bahasa Inggeris. Okey, apa yang kita dengar itu adalah serba sedikit tentang penulis cerpen Wal. Dan cerpen Wal ini sebenarnya mengisahkan sejarah penjajahan Jepun yang memperguna tenaga buruh rakyat Malaysia secara paksaan untuk membina landasan kereta api di Siam. Dan kawan-kawan, sebenarnya dalam bahasa Tamil terdapat banyak lagi karya yang mengisahkan sejarah penjajahan Jepun dan juga peristiwa pembinaan landasan kereta api. Jika kita bandingkan dengan cerpen Wal pun tidaklah dikatakan jauh beza dari segi latar belakang peristiwa tersebut. Namun, saya sebagai pembaca berpendapat bahawa cerpen ini telah berjaya memiliki tempat tersendirinya kerana ia berjaya memfokuskan perasaan seorang penjajah di pusat landasan kereta api. Dan di samping itu, cerpen ini juga berjaya mencerminkan titisan air mata di sebalik kekejaman seorang penjajah. Jadi itulah sebab utama saya memilih cerpen ini untuk perbincangan kita pada hari ini. Jom kawan-kawan kita mendengar sinopsis dahulu. Kawan-kawan, cerpen Wal ini telah dimulakan dari kegelapan sebuah hutan di mana watak yang bernama Santanam berlari di tengah hutan tebal Thailand. Watak tersebut sebenarnya melarikan diri daripada pertahanan sekumpulan penjajah Jepun yang memerangkapnya untuk pembinaan landasan kereta api. Kawan-kawan, dalam usaha melarikan diri, watak tersebut tersesat pula dalam hutan tebal Thailand selama 2 hari. Dan selama 2 hari tersebut, watak itu sanggup menahan kelaparan dan juga keletihan demi melihat isterinya yang ditinggalkan ketika sakit bersalin. Watak Santanam telah meninggalkan isterinya ketika isterinya sakit bersalin kerana dia telah ditangkap pada ketika itu. Nasib malangnya pula pada hari itu menyebabkan usahanya tidak berjaya. Malah dia telah ditangkap oleh kumpulan orang Jepun tersebut. Setelah Santanam terperangkap, dia telah memikirkan segala bentuk denda yang akan dikenakan terhadapnya. Kawan-kawan, kesemua denda dalam bayangannya hanya melambangkan kematian dan juga saat-saat terakhirnya. Terutamanya pedang yang digantungkan di pinggang Emasagi pula sering melintas dalam fikiran Santanam. Nama penuh orang tersebut ialah Karna Emasagi dan dia ialah seorang ketua di pusat pembinaan landasan kereta api tersebut. Pedang Emasagi yang besar dan bersinar itu pernah memotong kepala ramai orang yang melakukan salah yang sama. Jadi, itulah sebab utama Santanam dengan yakinnya percaya bahawa dia akan dihukum mati. Walau bagaimanapun, kawan-kawan, nasib Santanam pada hari itu tidaklah begitu malang seperti mana kita sangka. Santanam telah terkejut kerana Emasagi meminta alasan untuk kesalahannya. Sebab di pusat tersebut, pada kali pertama Santanam telah diberi peluang untuk bersuara. Maka Santanam telah memberitahu tentang isterinya yang ditinggalkan ketika sakit bersalin. Dan dia juga memberitahu bahawa dia hendak melihat bayinya yang baru dilahirkan. Di samping itu, dia juga menyatakan tentang kerisauan dia terhadap kedua-dua nyawa tersebut. Kawan-kawan, setelah mendengar alasan-alasan ini, Emasagi dengan tenaga yang maksimum
Sekuat hati dia telah menampar Santanam secara berterusan. Sehinggalah Santanam pengsan. Setelah Santanam pengsan, dia telah diikat pada sebatang tiang yang bersebelahan dengan Emas Sagi. Kawan-kawan, pada malam itu setelah Santanam sedar, terdapat sebuah portret dari jauh mendekati Santanam. Kegelapan malam itu pula menghalang penglihatan Santanam secara keseluruhan. Jadi, dia tidak dapat melihat apa-apa. Apa yang dia dapat lihat adalah bayang-bayang sahaja. Walau bagaimanapun, Santanam telah diberi peluang untuk melarikan diri dengan menaiki kereta bot yang membawa makanan ke pusat tersebut. Walaupun Santanam tidak dapat melihat muka, dia dapat merasakan titisan air dari mata orang itu. Dan setelah ikatan dia dibuka, Santanam tanpa memikirkan apa-apa telah berjalan laju ke depan menuju ke kereta bot itu. Pada masa yang sama, dia telah berhenti sesaat dan menoleh ke belakang untuk melihat muka orang tersebut. Kawan-kawan, pada ketika itu, apa yang dia dapat lihat adalah sebilah pedang. Dan sebenarnya cerita ini telah ditamatkan begini sahaja. Bagi saya, itulah menjadi kelebihan utama cerpen ini. Kerana dari titik tamat tersebut, pembaca diberi kebebasan yang secukupnya untuk menentukan ideologi kita tersendiri. Jadi, ikut kefahaman saya, pedang tersebut secara simboliknya melambangkan Karnal Emas Sagi. Ya, saya memahamkan portret tersebut sebagai Emas Sagi, dan pedang yang kita lihat dalam kegelapan pula sebenarnya memperkenalkan wajah Emas Sagi yang terseruk jauh ke dalam keganasan dan juga kekejaman. Keprihatinan dan titisan air mata Emas Sagi sebenarnya memberi ruang kepada kita untuk memahami kerinduan dia terhadap isteri dan keluarganya. Dan kawan-kawan, perasaan kerinduan yang lenyap di bawah kekejaman telah berjaya dibangkitkan oleh suara kerinduan Santanam. Jadi, di samping menggambarkan isi hati seorang penjajah Jepun, cerpen ini juga berjaya memberi kefahaman tentang pembangkitan nilai kemanusiaan dan nilai kasih sayang ke dalam diri seseorang walaupun berhati kejam. Dari sudut pandangan yang kontradikasi inilah, cerpen Wal ini berjaya mencapai bentuk karya sastra moden yang lengkap. Dan saya harap agar apa yang saya sampaikan hari ini telah menjadi input kepada semua peminat-peminat sastra. Dan kita jumpa lagi dengan karya baru pada masa yang akan datang. Terima kasih.